Hello again, this is Madam. In this video, we are going to discuss on how to answer some questions from chapter 5. I hope this video is going to help you with your understanding. In chapter 5, we learn about the quantum numbers and electronic configuration of atoms. Let's look at a few exercises. Now, let's do this. Test yourself 1. Assign electron to the orbitals for the following atoms. Assign electron. Letakkan elektron-elektron ke dalam orbital untuk atom-atom berikut. Carbon. Okay, carbon. First kita cari dulu proton number untuk carbon. Kamu boleh guna kamu punya table of relative atomic mass itu and find the proton number. Because from the proton number, you can know the number of electron. If the say carbon, proton number dia 6 kan? Kalau dia neutral, bermakna dia ada 6 proton dan dia ada 6 elektron. So, sekarang elektron inilah yang kita akan masukkan ke dalam orbital. Okay, remember, bila masukkan elektron ke dalam orbital, kita kena ikut 3 peraturan. Peraturan Aufbau rule, Pauli's exclusion principle dan Hans rule. Okey. Mari kita tengok carbon 6. Remember Aufbau. 1s dulu. Lepas tu 2s. Remember yang kita hafal hari tu? 1s, 2s, kemudian 2p. Selepas 2p ada 3s kan sepatutnya. Okey. So mari kita isi dulu. Ada 6 elektron. First, isi 1s sampai penuh. 1, 2. Elektron mesti berlawanan spin. Satu orbital, 2 elektron and mesti opposite spin. Selepas sudah penuh 1s, ini sudah ada 2, 3, 4. Dan barulah pergi kepada 2p, 5 dan 6. So, ini adalah orbital diagram untuk carbon. Jika kita tulis dia punya electronic configuration dalam SPDF notation, dia akan jadi 1s, ada 2 elektron. Ini kan ada 2 ni. Okay, 2s, juga ada 2 elektron. So, 2s, 2. Dan 2p juga ada 2 elektron. 2p, 2. Boleh? Okay, so untuk carbon, kita sudah buat. Okey. Seterusnya kita tengok sodium. Na. Na proton number 11. So Na proton number dia 11. Kalau proton number 11 bermaksud dia ada 11 proton dan 11 elektron. So now this 11 elektron kita akan masukkan ke dalam orbital. Buat dulu orbital kosong. 1s. Kemudian 2s, 1s dengan 2s itu jauh ya. Lepas tu 2p, 3 orbital p itu mesti dekat-dekat. Betul-betul. 3 orbital p mesti dekat-dekat. Tapi jarak dia dengan 2s jauh. 1s dengan 2s jarak dia lagi jauh. Tapi di antara orbital p ni dia mesti dekat-dekat. Okey, tadi madam sudah bilang kan. Okay, now labelkan 1s, 2s, 2p. Semua mesti label. Dia ada 11. Lepas tu p, 3s. Okey. Gitu. Barulah kita isi. Ada 11 elektron semuanya. Okey, ikut madam. 1 elektron, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni ikut Hans rule. 8, 9, 10 dan 11. Ini adalah orbital diagram untuk sodium. Maka jika kita mau tulis SPDF notation, kita ikut ni. Okay. Tulis 1s2. Okay. Dan ini ada 2s2 dan kemudian ini
Ini adalah 2P pada 6. Kan? Dan sekarang 3S ada 1. So, ini adalah SPDF notation untuk atom sodium. Boleh? Okay, mau try sulfur? Okay, jom kita try sulfur. Untuk sulfur proton number 16. So, sulfur 16 bermaksud dia ada 16 elektron. 16 elektron ini kita akan masukkan ke dalam orbital. So, buat macam tadi juga. Buat dulu orbital kosong ya. Buat dulu orbital kosong 1S. Lepas itu diikuti oleh 2S. Kemudian 2P. Dan 3S. Lepas 3S, 3P kan? 1, 2, 3. Ini 3P. Okey. Isi elektron. Ada 16 semuanya. So, ikut madam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 kan? 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Cantik-cantiklah lurus-lurus. Okay, 16. Cukup 16 elektron. Ini orbital diagram. So, mari kita buat dia punya SPDF notation. So, untuk sulfur dia 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, and 3p. Berapa ni? 1, 2, 3, 4. 3p, 4. Okay, so total dia semua ni. Total dia semua 2, 4, 10, 12, 16. So, total elektron dia cukup. So, ini betul lah. Maka, inilah dia electronic configuration untuk carbon, sodium kita dah buat, sulfur pun kita dah buat. Okay. You want to try neon? Neon 10 saja. So, kalau 10 saja, dia sampai. Okay, kalau neon. Okay, sekarang kita dah boleh buat. Laju-laju Kalau neon, 1s2, 2s2, 2, 4. 1s2, 2s, lepas 2s, 2p. 2p, maksimum 6. So, kalau bila kita sudah sampai 2p, kita sudah isi 2, 4, 10. Sudah sama 10 kan? Okey, cukuplah. So, inilah dia punya electronic configuration untuk neon. 1s2, 2s2, 2p, 6. Okey? Boleh? Fluorine 9. Fluorine lagi senanglah sedikit dia 9. Jadi kita buatlah sebagai latihan. Okey? Kalsium adalah 20. Jadi ada 20 elektron. Jadi kamu pun buat 1S dulu, 2S dulu, lepas tu 2P, lepas tu 3S, 3P, lepas 3P, 4S. Ingat lepas 3P, 4S bukan 3D tau. Okey, so ada 20. Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Ini orbital diagram. Maka jika SPDF notation, maka dia akan begini. 1s2, 2s2, 2p6. Okay, now sini dia 3s2, 3p6 and 4s2. So inilah dia SPDF notation untuk kalsium. Setakat ini kamu boleh? Baik, madam rasa yang lain-lain pun kita boleh buat. Okey, madam nak fokus kepada aluminium. Kerana aluminium ini dia ion.
bagaimanakah kita how to write electronic configuration for ion? Okay, let's do it. Let's do for aluminium now. So, aluminium. You do for aluminium atom first. Aluminium atomic number 13. So, it means aluminium has 13 electron. Aluminium atom. As an atom, aluminium has 13 electron. So, let's put all these electron inside orbital. Tapi dia mau SPDF notation kan? Okay, baca soalan. Soalan kata SPDF notation. So, let's just do SPDF notation. SPDF means you ada 1s, lepas itu 2s, lepas itu 2p, lepas 2p 3s, lepas 3s ada 3p, lepas 3p ada 4s, lepas 4s ada 3d. Okay, ni yang kosong. Okay, sekarang isi elektron dia. Kamu ada 13 nak isi. So, sini isi 2 dulu. Ingat, S maksimum 2, P maksimum 6. Okay. So, 1S2, 2S2. Baru 4. 2P6. 6 kan? 10. 6, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu perlu isi 13. So, 3S boleh isi 2 saja. Baru 12. Ada satu lagi. So, 3P1. So, ini adalah electronic configuration untuk aluminium. Jadi, macam mana dengan yang ini? Yang dua ni macam mana? Kosong kan? Tidak ada isi. Jadi, kalau tidak ada isi, padamlah. Tak payah tulis. So, ini adalah electronic configuration dengan SPDF notation bagi aluminium atom. Ini aluminium atom. Soalan mahu aluminium ion kan? So, kalau ion aluminium Al3+, maksudnya dia telah kehilangan 3 elektron. Sebab itu dia 3+. It has lost 3 electrons. So, it means Al3+ now only have 10 electrons. 10 electron. You can either think of it that way. 10 elektron saja. Maksudnya, bila dia buang 3 elektron ini, dia akan buang daripada valence shell. Kamu dah belajar dulu kan? Kalau mau buang elektron yang dibuang adalah from the valence shell. Which means, shell yang paling luar. Mana dia? Ini shell number 1. Ini N dia sama dengan 1 kan? Ni, N dia sama dengan 1. Ini N dia sama dengan 2. Dan yang ini N dia sama dengan 3. Ya, kamu tengok. So, ini N. Ini N sama dengan 1. Yang ini 2 ini. 2S dengan 2P. N dia sama dengan 2. 3S dan 3P. N dia sama dengan 3. So, antara N1, N2, N3. Yang paling luar adalah yang besar ni. N sama dengan 3 itu yang paling luar sekali. Okay, so, bila mau buang 3 elektron ini 3 elektron yang mau dibuang ini, akan dibuang daripada N sama dengan 3 ni. Akan dibuang daripada sini. Ambil N sama dengan 3. Berapa nak ambil? 3. Mau keluarkan 3. So, 1 daripada P, 2 daripada S. So, bila dibuang daripada P dan S, so P akan jadi, P ni akan jadi kosong. 3P ni kosong dan 3S pun jadi kosong. Kan? So, apabila mereka jadi kosong, tidak perlulah kita tulis. So, sekarang Al3+ mempunyai electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. Ini adalah electronic configuration untuk Al3+. Okey, ini. Al3+. Boleh? Setakat ini okey? So, let's look at chloride ion. Chloride ion, bila Madam semak table of nanti atomic mass, untuk chlorine, okay, Cl proton number 17. Cl atom
Ada 17 kan? So 1s2, 2s2 baru 4. Okay, lepas 1s, 2s, lepas 2s, 3s, 3s pula, sorry. 1s, 2s, lepas tu 2p, lepas 2p, 3s, lepas 3s, 3p, lepas 3p, 4s. Okay. Now, ini orbital kosong. Penuhkan dia dengan 17 elektron. 1s ada 2, 2s ada 2, 2p ada 6, baru 10 kan? 17. So, ini 2, baru 12. Ini 6. Dah 18. So, tak boleh. 5 saja. So, 3p, 5. So, 4s ni kosong. Buang. Adam. So, ini adalah electronic configuration untuk Cl atom. Ini atom Cl. Kita mau Cl negatif. Cl negatif maksudnya sudah tambah 1 elektron. Tambah 1 elektron ke mana? 1 elektron akan ditambah di valence shell ataupun petala valensi. Valence shell. Ni petala valence. Valence VE. Petala valensi. Valence shell. Okey, masuk di sinilah. Maksudnya di sinilah akan masuk satu lagi elektron di valence shell itu. Okey. So maka sekarang 3p akan jadi 6, 3p 6. So ini adalah electronic configuration bagi Cl negatif. So ini adalah ion chloride ion. Okey, Cl negatif. Inilah electronic configuration untuk chloride ion. Setakat ini kamu okey? Alright. Okey. Now, ada satu lagi contoh untuk kamu. Okay, jom kita cuba buat. Write the electronic configuration of sulfur by using orbital diagram dan SPDF notation. Macam tadi kita sudah tengok sulfur. Sulfur dia punya proton number adalah sulfur proton number 16. So sulfur 16. Dia minta orbital diagram. Orbital diagram macam tadilah. Kita buat 1s. Lepas tu 2s. Kemudian 2p, lepas 2p, 3s, lepas 3s, 3p, lepas 3p, 4s. Okay. Kamu boleh buat dulu orbital kosong, ada 16. Isikan 16 ini dengan elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini adalah orbital diagram. Okey, dia mau SPDF notation juga. Jadi ini orbital diagram. SPDF notation. Okey, SPDF notation sama juga dia mau sulfur atom kan. So sulfur atom sama juga 16. SPDF notation, kamu buat je lah. Salin jalan balik. 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, dan 3p, 2, 3, 4. 3p, 4. So these are electronic configuration of sulfur by using orbital diagram and SPDF notation. Okay. Okay, next, question C. Question C, draw shape of the valence orbital of oxygen atom. Kenapa tiba-tiba oxygen atom pula ni? Dia kata, draw the shape of valence orbital of sulfur. Okay. Takkanlah tiba-tiba tadi tanya sulfur, lepas itu tiba-tiba suruh buat oksigen. Ini typo ni. Okay, betul kan? Okay, sulfur atom. Now, dia kata draw the shape of valence orbital. Manakah valence orbital? Okay, orbital valence, orbital yang terluar kan? Ini. Valence maksudnya
orbital yang terluar sekali. Ini orbital terluar. Okay, yang paling jauh daripada nukleus. Dia kata draw the shape of the valence. Before you draw the shape, you must know which of these are the valence orbital. Of course, orbital with the highest n. Ini you identify dengan melihat kepada value n dia. Dan valence orbital ada highest n. So n dia mana? Ini 1, ini 2, ini semua n ni. 3, ni 3. Mana yang paling tinggi? N sama dengan 3 kan? Itulah yang paling tinggi di sini. Maka n sama dengan 3, dia kata draw the shape of valence orbital. So inilah valence orbital bagi sulfur. This is the valence. So valence dia ada 2 shape. Satu, kamu kena draw S dan kamu kena draw P. Okay, S ada 2 elektron dalam kan? Okay, maksudnya kamu hanya draw satu saja orbital S. Dan P ni ada 4. Kan 3P, kalau dia ada 4 elektron dalam 3P tu, maksudnya dia akan ada begini. 1, 2, 3, 4. Kan? So dalam 3P kepunyaan sulfur, ketiga-tiga orbital P itu diisi. Maka kamu kenalah lukis ketiga-tiga orbital P. PX, PY dan PZ. Sebab semuanya ada elektron. Okey, sekarang kita lukis. First, ingat, dulu madam dah ajar kamu lukis kan? Mula-mula lukiskan paksi. Paksi mesti dilukis. Lukis paksi begini sekarang. Dia ada paksi X, dia ada paksi Y, dan dia ada paksi Z. Okay, kamu nak lukis S dulu ni. Orbital S dulu. So, lukislah orbital S. Orbital S bentuknya spherical. Buat spherical begini dan lorekkan. Just lorek saja. Gitu. Bila sudah lorek, jangan lupa label. Labelkan dia. Ini adalah 3S. Okay, markah dia akan ada pada shape satu markah dan pada label satu markah. Jika kamu tidak label, maka hilanglah satu markah itu. Okay, so ini adalah shape bagi orbital 3S. Dan dia ada 3 orbital P yang berisi elektron. So, kamu kena lukis 3 orbital P. Kamu boleh sama ada gunakan satu paksi saja atau 3 paksi berbeza. Maksud satu paksi saja tu, madam lukis satu paksi dengan melukiskan ketiga-tiga orbital P itu di dalam paksi yang sama. Ini paksi dia. Katalah madam bagi X, sini Y, sini Z. Okay, dan kamu tahu orbital P itu satu adalah PX, satu adalah PY, satu adalah PZ, bukan? So, kamu pun draw. Gunakanlah different color. Kita lukis dulu PX. Ingat, orbital P. Ingat orbital P, dumbbell shape dia. Ini shape orbital P. Dumbbell. So, kalau PX, dumbbell ini, dia punya bell itu akan berada pada paksi X. So, kalau madam mau lukis PX, okay, lukis dia punya kedua-dua shape itu pada paksi X dan lorekkan. Mesti lorek, okay? Dan jangan lupa label. Ini adalah PX. Boleh? Dan jika mau lukis PY. PY, kan dia ada ni PX. Okey, sekarang kita mau lukis PY. Pada paksi Y. Oleh kerana dia orbital yang sama, orbital pada 3P, maka dia akan sama besar. Jangan lupa lorek dan jangan lupa label ini PY. Okey. Dan last sekali adalah PZ. Okay. Untuk PZ. Lukis PZ. Nah. Dan jangan lupa lorek. Madam bertindih-tindih ni tidak apa? Tidak apa. Bertindih tidak jadi hal. PX, PY, PZ. Kamu boleh lukis pada satu paksi saja ketiga-tiganya. Ataupun kamu boleh lukis pada paksi-paksi yang berbeza-beza. Pun boleh. Okey. Baik. Sudah settle. Lukis orbital.
Next one, dia kata, soalan kata, write the quantum number for the 5th electron that you filled into A. To A tadi tu yang dia minta kamu buat electronic configuration kan. So dia kata elektron yang kelima. Kalau buat soalan macam ni, yang paling selamat adalah kamu buatlah kamu punya electronic configuration ni 1s, 2s, 2p. Kalau dia minta elektron yang ke berapa, contohnya ini kelima kan. Jadi kamu mesti buat orbital diagram. Barulah kamu tahu elektron yang kelima itu di mana dia berada. Maksud madam, sulfur ada 16. So elektron yang pertama akan ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. So elektron kelima berada di sini. Yang lain tu adalah 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampailah elektron ke-16 kan. Kita tak mau tahulah yang itu sebabnya kita mau tumpukan kepada yang ini saja. Kenapa? Kerana kamu diminta menuliskan quantum number untuk elektron yang ke-5, which is this electron, the 5th electron. Di mana dia berada? Pada 2p. So, untuk tuliskan quantum number, sentiasa tulis begini. Okay, untuk tulis quantum number, sentiasa tulis kurungan n, l, m, dan s. Tutup kurungan sama dengan. Okey, sekarang masukkan semua nilai-nilai berkenaan. Which means n, kalau sekarang elektron ini, elektron yang kelima itu berada dalam 2p. Maksudnya n dia sama dengan 2. Dan dia orbital p. Kalau orbital p, maksudnya L sama dengan 1. Itu madam suruh memorize. Then it will be easier for you. If you don't memorize, then you cannot do this. So, P, L sama dengan 1. It means sini nombor dia 1. Okay, so kalau L sama dengan 1. Okay, remember. Kalau L sama dengan 1, kita tulis sini. Kalau L sama dengan 1, maka M akan sama dengan negatif 1, 0 dan 1. So, nombor M di sini, here, kamu boleh ambil mana-mana daripada 3 nombor ini. Ambillah mana-mana. Mana-mana pun boleh, madam. Mana-mana pun boleh. Tidak kisah. Kerana dia cuma mau 1 elektron saja. Nombor kuantum bagi 1 elektron saja. So, M itu you choose whichever number you like. You nak letak 0 boleh. Dan, okay, spin dia ke atas kan? So, ini positif setengah. Okay. Ini boleh. Atau, kalau kamu tak suka, atau kamu boleh juga, ini memang tak boleh tukar. N memang tak boleh tukar sebab dia memang pada 2p. N dan L tak boleh tukar. Yang boleh tukar nombor M. Kalau kamu mau ambil negatif 1 dan negatif setengah pun boleh. Kalau tak suka negatif setengah, positif setengah pun boleh. Mana-mana satu. Okay, boleh. Is that clear? So that is how you do it. So dalam soal, kalau dalam peperiksaan diminta kamu give set of quantum number, kalau dia minta 1, kamu tulis 1 sajalah. Janganlah tulis banyak-banyak. Okay? Nah. Okay, mari tengok satu lagi contoh. Test yourself 4. Dia kata kalsium adalah elemen dengan atomic number 20. So, kemudian soalan tanya suruh cari berapakah elektron. Dia suruh cari berapa bilangan elektron yang akan pegang principal quantum number N4. Ni semualah. Okay. Sebelum kita buat soalan ini, first kita kena tulis dahulu dia punya electronic configuration untuk kalsium itu. So, kalsium, okay, madam dah cari tadi, kalsium, okay, bukan dah cari, dah bagi pun. Atomic number dia 20. Maksudnya ada 20 elektron yang kita kena susun. Okay, mari kita buat. Kamu boleh guna SPDF notation, kamu boleh guna orbital diagram. Kalau madam baru-baru ni, madam suka jika kamu praktis dengan orbital diagram dulu. Sebab orbital diagram senang mau nampak elektron. So, mari kita buat orbital diagram.
Ingat dia ada 1s dulu. Lepas tu 1s, lepas tu 2s. Lepas 2s kamu ada 2p. Lepas 2p kamu ada 3s. Lepas 3s kamu ada 3p. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Lepas tu kamu ada 4s. Okay, mari kita isi elektron-elektron dia. Ada 20 ya, okey. 1, 2, 3, 4. Sorry saja. Okey, balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, cukup. So, inilah elektron-elektron dalam kalsium. Okay, now, soalan. Soalan pertama, dia kata berapa elektron yang akan ada principal quantum number n sama dengan 4. Mana ada 4? Sinilah. Okay, so jawapan dia 1 elektron, 2 elektron. So, ada 2 elektron. Okay, ada 2 elektron yang memegang principal quantum number n sama dengan 4. Ni, pada 4s saja. Kemudian, berapa elektron yang akan ada angular momentum quantum number L sama dengan 1. So, kamu sudah tahu L sama dengan 1. Ini L sama dengan 1. Ini adalah orbital P. Maka kamu cari dalam ini, mana orbital P? Sini orbital P. Dan sini orbital P. Okay. So, maksudnya ada berapa elektron tu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, kamu ada 12 elektron yang memegang momentum quantum number L sama dengan 1. Iaitu mana-mana dalam orbital P. Okay, boleh? Jelas? Okay, next. Next, dia tanya berapa elektron dalam... Okay, next question. Berapa elektron yang memegang magnetic quantum number L sama dengan M sama dengan 0. Macam mana mau tahu M? Okey, untuk tahu M, kita kena tahu L kan? So, kalau ini L dia 0. L sama dengan 0, maka M dia pun sama dengan 0. Sini. So, sini ada 2 elektron. Ini ada 2 elektron yang M sama dengan 0. So, sini pun sama. L dia sama dengan 0. L sama dengan 0, maka M pun sama dengan 0. So, ada 2 lagi sini. Okay, ini 2P. P, L dia sama dengan 1. L sama dengan 1, M dia akan sama dengan negatif 1, 0, 1 kan? So, maksudnya sini ada yang negatif 1. Dia punya orbital tu ada yang pegang 0, ada yang pegang positif 1. M dia. So, yang ini L sama dengan 0. So, M dia pun sama dengan 0. So, sini ada 2 yang pegang M sama dengan 0. Sini ada 2 lagi yang M sama dengan 0. Okay, yang 3P pun sama. Kalau dia P, dia sama dengan inilah. Sama dengan ini kan. So, dia ada 1 yang M sama dengan 0. Dia ada negatif 1, 0, positif 1. Okay. Dia punya M. M tu adalah berapa platform dia tu. Okay. So, sini ada 2 lagi yang 0. Dan S memang ada M dia 0. So, berapa jumlah semua? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Juga sama dengan 12 elektron. Boleh tak? Okey. Setuju? Okey. Nanti kita praktis lagi. Okay. Now, next question is, dia kata, berapakah elektron yang memegang ada padam ni. Berapakah elektron yang memegang spin quantum number negatif half? Baik. Setiap yang berpasangan ini, satu akan pegang positif half, satu akan pegang negatif half. Maksudnya,
Sini satu positif half, satu negatif half. Satu positif half, satu negatif half. Satu positif, satu negatif. Satu positif, satu negatif. Satu positif, satu negatif. Satu positif, satu negatif. Sampailah hujung ni. Akan ada satu positif, satu negatif. So, berapa yang pegang negatif half? Separuh daripada 20 elektron itu akan pegang negatif half. Lagi 10 akan pegang positif half. Jadi ini jawapan dia 10 elektron. Boleh tak? Okey. Next. Draw the shape of orbital bila n sama dengan 3. Tadi tu, okey. Tulis lagi sekali Okey, kita tak apa manja, kita praktis. CA 20. So, 1s2. Okey, tadi kita buat orbital diagram kan? Sekarang mari kita buat SPDF. 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 3p6, 4s2. 20 kan? Sebab madam dah tahu dah dari sini ke sini ini 10 elektron kalau semua penuh. Okey, sini sekarang 6, 7, 8, 9, 10. So sini lagi 10 elektron. So 10 campur 10 cukuplah 20 elektron untuk kalsium. Okey. Now, kita bukan nak tahu itu. Dia mau kita 1s2, 3p tadi kan 3p6. Okey. Dia kata draw the shape of orbital bila n sama dengan 3. Mana n sama dengan 3? Ini. 3s2, 3p6. 3s2 itu maksudnya pada 3s ada 2 dah elektron. Pada 3p, p kan memang ada 3 kan? So pada 3p ada 6. Maksudnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau diminta kamu draw the shape of orbital apabila n sama dengan 3 itu, maksudnya dia minta kamu lukis orbital S dan orbital P. Okey. Orbital P itu mau lukis berapa? Semua tiga-tiga orbital ni ada elektron kan? Jadi lukislah tiga-tiga. Satu kah, dua kah elektron di dalam itu tidak menjadi masalah. Yang penting kalau ada elektron di dalam itu, maka kamu kena lukis tu orbital. Okey, sekarang 3p ada 6 elektron. Maksudnya tiga-tiga orbital dia penuh, maka kamu kena lukis tiga-tiga orbital p. Baik. Tadi sebentar tadi, madam sudah ajar kamu lukis ketiga-tiga orbital p itu di atas satu paksi yang sama. Sekarang mari kita cuba lukis ketiga-tiga p itu di atas paksi yang berbeza. Maksud madam, okay, mari kita buat ni n sama dengan 3 dulu kan. Mari kita buat 3s dulu. Remember 3s buat paksi dulu. Remember buat paksi, buat paksi dan labelkan. Buat paksi, okey, buat paksi betul-betul ya manja. Labelkan paksi X, paksi Y dan paksi Z. Paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okay. Lukis orbital S. Bila lukis orbital S bentuknya bulat, maka lukislah orbital yang bulat itu. Lukis orbital yang bulat itu dan lorekkannya dan seterusnya label. Ini orbital 3s, labelkan 3s gitu. Boleh? So sekarang kita mau lukis 3p. P ada 3, px, py dan pz. So lukis px, py, pz. Kita nak padam ni 3s. Sebabnya dah sudah lukis tadi. Okey, sekarang kita akan lukis px, py, pz. Okey, hari ni sekarang madam mau ajar kamu lukis di tiga paksi berbeza. Kalau mau lukis di paksi yang sama, boleh. Okey, tapi madam nak ajar kamu lukis di tiga paksi berbeza. Buat paksi dan labelkan X, Y dan Z. X, Y dan Z. Mau lukis tiga kan? Px, Py, Pz. So, ingat kalau Px, orbital P, shape dumbbell.
Kamu nak lukis PX, buatlah pada PX. Labelkan ini 3PX. Okay, ni dah settle. Sekarang mau buat 3PY. 3PY pun sama juga. Draw the axis. Label the axis X, Y, and Z. Okay, you want to draw 3PY. Okay, make sure the loop, dia ada dua loop kan, loop itu berada pada Y dan jangan tak sama besar. Sama besar dan berlorek. Sudah lukis, sudah lorek, labelkan ini adalah 3PY. Okay. Dan last kali kita mau draw 3PZ. Okay, padamlah semua ni. Okay, 3PX sudah, 3PY sudah, now 3PZ. Jangan lupa draw the axis. Okay, draw the axis. Label the axis X, Y, and Z. Label the axis and draw your orbital. Now you want to draw PZ. So make sure the loop are at the Z-axis and label. This is 3PZ. So there you have it. All the shape of orbital when n equals to 3, which is the 3s2 and 3p6. Okay, Manja. Dengan itu kita selesai sudah chapter 5. I hope you have understood 5.1 and today we have finished 5.2. Please make sure you do your tutorial and also I will give you extra questions to practice on. Please don't hesitate to ask questions if you don't understand. Alright, thank you and stay safe.